Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, video kali ini nak explain sedikit berkait dengan hipotesis dan ujian-ujian statistik. Ujian statistik yang saya nak tekankan dalam video ni adalah ujian T. Okey, mula nak explain dulu apa tu berkait dengan hipotesis. So, hipotesis ni awak guna untuk menyatakan hubungan kait antara dua atau lebih formula ubah. So, ada dua formula ubah. So, nak tengok dia ni ada perbezaan ataupun hubungan kait antara dua tu. Okay. Biasanya kita bentuk hipotesis kajian ni berdasarkan masalah kajian kita, dan kita kena ada asas teoretikal. Asas teoretikal ni biasa kita akan ambil dalam mana-mana kajian yang lepas lah. Okay. Kebiasaan aku kena baca dalam mana-mana jurnal ataupun buku yang dah orang sebelum ni buat berkaitan dengan kajian awak nak buat tu. Lepas tu bentuk hipotesis kajian ada dua, hipotesis null dengan hipotesis penyelidikan. Hipotesis penyelidikan ni biasa kita panggil alternatif. Okey. Hipotesis null biasa bertentangan dengan hipotesis penyelidikan. Hipotesis alternatif kita tadi tu. Macam nak bagi tahu, kalau yang hipotesis alternatif ni kita bagi tahu yang kita ramai yang variable A ni ada kaitan dengan variable B, tapi untuk hipotesis null ni kita bantah apa yang ada dalam hipotesis alternatif. Okey. Kiranya kita tak dapat cari perhubungan ataupun perbezaan yang ada dalam variable A dengan variable B tu tadi. Okey, lepas tu sepatutnya sini. Okey, lepas tu ni adalah satu contoh hipotesis penyelidikan, hipotesis null. So, sebagai yang pertama ni je, soalan kajian kita, contoh yang buat kajian, adakah terdapat hubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir? Okey, so sekarang ni hipotesis penyelidikan awak akan ada dua jenis. Biasanya ada dua jenis, tidak berarah dan berarah. Biasa untuk yang tidak berarah, kalau contoh yang soalan kajian kita yang pertama ni, jenis yang tak berarah tidak terdapat hubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir. Kalau berarah pula, semakin tinggi tahap IQ dan semakin tinggi tahap berfikir. So, beza berarah yang tidak berarah ni, awak nampak dia punya skala kat situ, dia punya bentuk penyelidikan, bentuk hipotesis awak tu, sama ada lebih tinggi, lebih ramai, lebih banyak. Maksudnya dia ada nampak kat situ dia punya bentuk hipotesis awak. Yang tidak berarah ni just sebut secara umum saja. Okay, so hipotesis null awak kat sini tidak terdapat hubungan antara tahap IQ dan kemahiran berfikir. Okay, tu yang kedua pun awak boleh tu sendiri je. Okay, so ujian signifikan ni kita guna untuk uji hipotesis kita. So, sekarang ni awak guna ujian signifikan nak tengok sama ada kita tolak tak hipotesis null kita. So, hipotesis null kita tadi ni, kat sini ni. So, contohlah lepas awak buat ujian statistik, ujian t-test ke, ujian KAI kuasa 2 ke, dan macam-macam lagi tu, tiba-tiba awak dapat kesimpulan bahawa awak kena menolak hipotesis null awak. So, maksudnya terdapat korelasi antara variable A dan variable B. Apa maksud korelasi ni? Korelasi ni perhubungan ataupun perbezaan lah. Okey. So, kalau lah awak punya, lepas tu kalau gagal menolak hipotesis null, maksudnya tak ada korelasi antara variable A dengan variable B. So, contohlah awak punya nanti menolak hipotesis null, maksudnya keputusan awak tu adalah signifikan. Okey. Saya teruskan dengan ujian T je lah terus. Yang lain boleh baca, lepas baca elok tau. Okey, ujian T ni adalah satu ujian statistik inferensi yang kita guna untuk bandingkan dua atau lebih daripada dua kumpulan data, selang atau nisbah. Kita gunakan sama ada sampel yang berasal daripada populasi tu adalah sama. Macam kita nak tentukan sampel yang kita ambil daripada populasi tu sama tak dia punya formula ubah dengan populasi asal tu. Okey, lepas tu syarat-syarat ujian T, skala pengukuran selang atau nisbah. Maksudnya awak kena ada data pengukuran awak tu dalam bentuk selang atau nisbah. Lepas tu persampulan secara awak. Lepas tu normality, maksudnya taburan data awak tu adalah bertaburan normal. Okey, ada 4 jenis ujian T. Sampel bebas, pengukuran berulangan, sampel-sampel padanan, satu sampel. Okay, kebiasaan ujian T kita guna untuk kes-kes yang tersebut. Saiz sampel ada 10 subjek dan ke atas. Maksudnya awak punya data tu ada 10 dan ke atas.
ataupun senang faham kalau nak cari mana-mana data, contoh nak cari ketinggian dalam kelas, dalam populasi kelas awak kan, awak akan ambil 10 atau lebih daripada 10 data 10 atau lebih daripada kawan-kawan awak tu. Contoh data tinggi kawan-kawan awak, kena ambil 10 dan ke atas tinggi kawan-kawan awak. Sama ada nak ambil 20, nak ambil 15, nak ambil 50, tu kata awak. So yang pasti dia kena 10 subjek dan ke atas. Okey, lepas tu variable standar dia ukur dalam skala selang atau skala nisbah. So mesti tadi lah dia punya skala, dia punya data pengumpulan tu kena dalam bentuk selang ataupun nisbah. Lepas tu taburan populasi, sampel kena normal. Lepas tu kajian yang awak nak lakukan ni biasanya kita untuk tentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara dua kumpulan data. Okey, so yang saya nak tekankan dalam video ni adalah ujian satu sampel. Satu sampel ni kita gunakan untuk membandingkan skor mean dengan skor mean populasi. Maksudnya awak ada satu data mean, lepas tu ada data skor mean sampel dan data digunakan untuk membandingkan data mean sampel dengan data mean populasi. Okay, contoh ada macam tadi kawan awak pelajar dekat dalam akademi perikanan. Ni adalah data pelajar dalam akademi perikanan adalah skor data bagi mean populasi. Untuk mean sampel pula adalah data bagi awak punya sampel tu dalam pelajar yang awak pilih untuk buat kajian tu daripada populasi. Okey, lepas tu digunakan apabila data dipungut memenuhi semua syarat ujian T atau selang atau data selang atau nisbah, dan taburan sampel adalah normal dan biasanya berlaku apabila saiz sampel yang sama atau lebih besar daripada 50. Maksudnya untuk ujian satu sampel ni awak punya saiz data awak, saiz sampel awak adalah 50 kebiasaannya, lebih besar daripada 50. Okay, lepas tu ni adalah nilai T bagi ujian T satu sampel dikira dengan menggunakan formula ni. So T sama dengan X bar tolak dengan mu bahagi dengan sigma X mu X bar ni adalah dia punya formula. Okey, X bar ni adalah skor sampel awak. Lepas tu mu ni adalah skor mean populasi awak. Lepas sigma X kat bawah ni ralat piawai mean sampel yang dikira sebagai sigma bahagi dengan n. Okey, sigma ni apa? Kita dah studikan sebelum. Sigma ni adalah kita punya sisihan piawai. So sisihan piawai pun formula kita dah belajar dalam topik 2. Yang tu boleh tengok macam mana nak kira dia. Okey, sekarang ni tengok soalan. Seorang fasilitator kursus ingin mengetahui sama ada peserta kursus motivasi N sama dengan 75. Okey, maksudnya peserta yang ada dalam soalan ni, kursus ni adalah 75 daripada sekolah menengah Taman Universiti Indah mewakili tahap umur semua pelajar sekolah tersebut. Dia nak tahu daripada peserta kursus ni, sampel kita tu 75 orang tu, dia mewakili tak tahap umur semua pelajar yang ada, populasi pelajar semua umur yang pelajar, populasi pelajar kat sekolah tu. Lepas tu diketahui bahawa umur purata bagi para pelajar sekolah tu adalah 14.50 tahun. Maksudnya dia ni populasi bagi purata ni, maksud dia mean. So mean 14.5 ni adalah mean populasi bahagi awak punya soalan ni. Okey, berikut adalah umur peserta kursus tersebut. Lepas ni ada data yang dibagi. Ni sampel kita peserta kursus. Kan diambil daripada semua pelajar sekolah menengah kan. So diambil, maksudnya sampel lah tu. Okey, sekarang ni mean sampel macam mana nak cari kat sini? Kita tulis 19.52 kan. Sebenarnya mean sampel ni awak cari sendiri. Awak kena kira guna formula mean menggunakan data yang ada kat sini. So awak tambah semua ni bahagi dengan 75. So dapatlah berapa mean sampel. Okey, mean populasi dia dah bagi kat sini 14.50. Okey, lepas tu sisihan piawai. Sisihan piawai ni adalah sisihan piawai bagi awak punya untuk sampel bagi awak punya data ni. So awak kira sisihan piawai dia sendiri. Okay, sekarang ni cara nak kira nilai T. Okay,
Yang ni sekarang ni soalan dia menyatakan hipotesis kajian. Hipotesis null, tahap umur peserta yang menghadiri kursus motivasi tidak mewakili tahap umur semua pelajar sekolah menengah taman universiti indah. So untuk hipotesis alternatif kita, tahap umur yang menghadiri kursus motivasi mewakili tahap umur bagi semua pelajar sekolah menengah taman universiti indah. So awak boleh tengok perbezaan antara hipotesis null dengan alternatif. Alternatif awak dia macam positif sikit kan, dia macam ni alternatif awak, sekarang ni null punya dia membangkang awak punya alternatif tu. So sekarang kita start untuk kira nilai T. Mula kena kira ralat piawai. Macam ralat piawai tu adalah ni formula dia, sisihan piawai bahagi dengan punca kuasa N. N ni adalah jumlah kita punya pelajar tadi. So sisihan piawai ada dapat, dah ada, lepas tu bahagi dengan punca kuasa 75. So dapatlah awak punya ralat piawai. So ni step yang pertama. Step yang kedua nak kira nilai T adalah guna formula tadi tu. Formula tadi ni, T sama dengan X bar tolak dengan mu bahagi dengan ralat piawai min sampel ni yang awak dah kira kat sini, yang dah kira kat tadi tu. So ni ralat piawai. Sekarang masukkan je dalam formula awak. So awak dapat yang kat sini min kita tadi, min sampel 15.52 tolak dengan 14.50 iaitu mu. Mu ni adalah untuk min populasi. Kebiasaan diberi dah dalam soalan atau biasa macam tu lah kalau min populasi ni. Lepas tu bahagi dengan ralat piawai awak sama dengan 7. Bila kira-kira akan dapat 7.095. Biasanya nak kira nilai T sampai sini sahaja. So teknik ni. Yang seterusnya adalah untuk menentukan darjah kebebasan. Apa kegunaan nilai T lah lepas pada kita cari nilai T? Mula cari darjah kebebasan dia. Kita panggil DF sama dengan N tolak 1. Lepas tu N tolak 1. N kita adalah sama dengan 75 tolak 1. So, dapat 74. So DF awak 74. Lepas tu awak boleh rujuk kepada jadual nilai kritikal bagi tabulan T. Lepas tu awak akan dapat nilai T kritikal pada dua hujung dan dia punya darjah kebebasan sama dengan 74. Lepas tu dia punya T lebih kurang daripada 0.05. Awak akan dapat T kritikal awak 2.009. Sekarang ni bila awak dah dapat apa kegunaan T kritikal dengan T kiraan awak. Nilai T kiraan awak kat sini ni dia lebih besar daripada nilai T kritikal awak. So maksudnya hipotesis null awak ditolak. So dia lebih besar. Jadi keputusan ujian ni menunjukkan bahawa perbezaan disebabkan null ditolak tu, maksudnya terdapat perbezaan umur sampel dengan populasi, iaitu tahap umur peserta yang menghadiri kursus motivasi tak mewakili tahap umur semua pelajar di sekolah menengah taman universiti indah. So tu sahaja yang berkait dengan ujian T ni. Jadi yang awak nak penting kena tahu macam penting dalam ni ada dengan macam mana nak kira nilai T ni. So sampai sini so boleh study kat sini. Setakat tu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih dan selamat maju jaya semasa menjawab soalan peperiksaan nanti.